Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Bertemu kembali kita kali ini dengan tugasan Bahasa Melayu kita yang seterusnya. Kita masih dalam tema yang sama iaitu tema keempat, kebudayaan kita. Unit ke-11, kesenian dihargai. Dan tajuk kita hari ini adalah tokoh seni. Apa dia dikatakan sebagai tokoh seni ni? Siapa tokoh seni? Okey, kejap lagi kita akan belajar selanjutnya dengan kita membaca teks yang ada, kemudian kita akan cuba fahami teks tersebut. Okey, jom kita lihat slide yang seterusnya. Tokoh seni. Okey, di sini ada disediakan satu petikan berbentuk perenggan. Ingat berbentuk perenggan ni. Ini yang cikgu ingatkan pasal bentuk perenggan ni sebab apa? Untuk panduan murid-murid semasa menulis karangan nanti. Okey, ingat perenggan pertama bermula daripada hujung iaitu garis tepi, bahagian tepi. Sebab ingat buku garis satu perlu digaris daripada tepi kemudian mula daripada tepi. Perenggan kedua tinggal 2 jari. Kalau jari kecil tinggallah 3 jari. Tapi sebaik-baiknya 2 jari. Okey. Itu cikgu nak ingatkan pasal perenggan je. Tak perlu salin. Cikgu tak benar tak suruh murid menyalin kali ni. Sebab tak nak murid penat dan menyalin banyak-banyak ni. Cikgu ada satu lagi aktiviti yang lain untuk murid-murid lepas ni. Sebab lepas ni cikgu nak murid salin ayat je. Kemudian implakkan. Okey? Okey, di sini dia ceritakan tentang seorang tokoh seni yang bernama Dr. Siti Zainon. Okey, kita baca perlahan-lahan. Cikgu baca perlahan-lahan, murid cuba ikut. Okey. Okey, boleh Dah sedia Okey, cikgu baca perlahan-lahan. Profesor Dr. Siti Zainon binti Ismail ialah tokoh seni negara kita. Beliau dilahirkan pada 18 Disember 1949. Beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Okey, ni sedikit tentang latar belakang Profesor Dr. Siti Zainon binti Ismail. Beliau ni merupakan tokoh seni negara kita. Ni tarikh lahir dia 18 Disember 1949. Dia dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Okey, tengok perenggan kedua. Cikgu baca, murid ikut. Profesor Dr. Siti Zainon sangat meminati bidang seni lukis. Selain itu, beliau juga minat menulis buku tentang seni. Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Seterusnya, cikgu belum lagi terang pasal perenggan kedua kan. Okey, ni adalah tentang sedikit pasal latar belakang kerjayanya iaitu minat dia. Okey, dia seorang pelukis lah. Dia meminati bidang seni ni. Jadi dia ni kalau kata seboleh lah katakan. Sebab selain tu dia pun di samping melukis dia minat menulis. Dia menulis buku tentang seni. Apa itu seni? Macam mana ni seni ni dari segi percikan seni. Percikan seni ni mungkin murid pernah belajar kaedah percikan sikit tu je kan. Tapi dia ni lebih mendalam bercerita tentang percikan seni dan juga tekstil tenunan Melayu. Tenunan ni nanti murid akan belajar semasa darjah 5 ataupun darjah 6 dia akan ajar murid-murid tentang
kesenian tenunan. Okey. Okey, di sini pula perenggan ketiga. Okey, kita baca. Murid ikut cikgu baca Seterusnya, Profesor Dr. Siti Zainun membuat banyak pameran hasil seninya di luar negara. Beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis dan Australia. Cikgu pun tersasul nak sebut kan. Okey. Maksudnya segini, kalau murid faham di sini, dia menceritakan di mana hasil dia ni terkenal sampai ke luar negara. Sampai kan dia boleh buat pameran lukisan dia ni hingga ke 4 buah negara di luar sana, iaitu Filipina, India, Perancis dan juga Australia. Begitu terkenal dia kan. Okey. Kemudian kita lihat perenggan yang seterusnya, itu perenggan keempat. Minatnya itu mendapat penghargaan daripada beberapa pihak. Buktinya, beliau menerima banyak anugerah kesenian. Antaranya ialah hadiah lukisan batik Maha 1967 dan 1968 dan anugerah budayawan Selangor 2009. Okey, ni menceritakan tentang anugerah yang didapat, pencapaian dia, penghargaan yang dia dapat, pencapaian yang dia pernah perolehi, seperti anugerah kesenian. Jadi nama anugerah dia pun diceritakan di sini, iaitu hadiah lukisan batik Maha. Yang kita selalu dengar dalam TV tu Maha. Tiap-tiap tahun ada kan. Jadi dia ni menang pada tahun, dia ni dianugerahkan pada tahun 1967 dan juga 1968. Begitu juga dengan anugerah budayawan Selangor. Ni negeri Selangor yang anugerahkan dia pada tahun 2009. Okey, itu sahaja tentang teks tokoh seni ni. Okey, kita lihat apa dia latihan kita untuk minggu ni. Okey, jom kita lihat slide yang seterusnya. Okey, untuk latihan pertama, berdasarkan buku teks, cikgu nak murid salin sahaja ayat ni, ayat yang diimplakkan dengan ejaan yang betul. Ini ayat yang telah diimplakkan, di mana ayat tu ditulis dengan warna merah dalam petikan tadi. Jadi cikgu dah ambil, cikgu dah senaraikan di sini. Nanti murid akan tulis semua ni, salin semula ni dalam bentuk ayat, dalam garisan yang betul. Ingat, dari darjah 1 cikgu ajar tulis atas garisan dengan betul. Dalam buku BM1 pemahaman yang stiker merah tu. Okey? Tulis, salin betul-betul, garis dulu tepi ni. Okey, tulis hari, tulis tarikh. Kalau boleh tulis tajuk. Apa dia tajuk? Ni selalu cikgu tekankan di papan tulis kan. Tulis hari, tulis tarikh, kemudian di tengah-tengah ada tajuk. Kemudian garis tepi buku. Lepas garis, barulah menyalin nombor 1. Apa dia? Beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Dan sampailah nombor 4 ni. Tulis atas garisan yang betul. Huruf besar mesti sentuh garisan atas ataupun awan. Ingat, yang lain duduk dalam rumah dan ada huruf yang kena jatuh ke dalam laut kaki dia. Okey, ingat yang ada ekor tu jatuh dalam laut ya. Okey. Okey, kita lihat pula latihan dalam buku aktiviti. Okey, ambil buku aktiviti murid siap. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, untuk aktiviti yang di dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 yang warna hijau tu, murid buka muka surat 81. Di sini ada satu lagi kisah tokoh seni.
tokoh seni ni. Siapa dia ni? Ni popular ni. Selalunya popular di negeri Pahang. Dalam TV pun dia popular ni, Roslan ni. Okey? Okey, kita baca. Tulis ayat yang diimplak oleh guru. Ni ayat yang cikgu dah implakkan, di mana cikgu dah buat. Beliau dilahirkan di Temeloh, Pahang pada 20 Julai 1957. Murid letak di nombor 1. Satu warna, satu tempat. Satu warna, satu tempat. Okey? Okey, kita baca dulu tentang Roslan Madun, iaitu seorang penyanyi lagu rakyat yang terkenal di Pahang. Okey. Ini Roslan Madun, penyanyi lagu rakyat dan pendendang syair yang terkenal. Beliau dilahirkan di Temeloh, Pahang pada 20 Julai 1952. Beliau juga seorang penyair, pelakon, pengarah drama pentas dan drama televisyen. Okey. Roslan Madun sering diundang untuk membuat persembahan dalam berbagai majlis. Beliau pernah mengadakan persembahan di Singapura, Indonesia, Brunei, Kemboja, Jepun dan Korea Selatan. Kini beliau aktif membimbing murid sekolah dan pelajar universiti dalam bidang puisi tradisional. Beliau juga sering diundang menjadi juri pertandingan yang bercorak kesenian. Roslan Madun ialah Musyi Sastra, Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau pernah memenangi hadiah sastra utusan Exxon Mobil pada tahun 2006 kategori puisi. Lagu beliau yang terkenal ialah Lemak Manis dan Seloka Pak Kadok. Kalau murid pernah dengar, best ni lagu, dua lagu ni. Walaupun dia lebih kepada berunsur nasihat sebenarnya. Dia mengimbas sikit kisah cerita Pak Kadok, kemudian nasihat yang kita boleh dapati dari kisah Pak Kadok dan juga Lemak Manis ni. Okey? Okey, murid salin sahaja. Ayat yang cikgu dah implakkan adalah ni. Ayat yang cikgu warnakan dengan warna merah. Merah ni nombor 1. Yang berwarna kuning ni nombor 2. Yang berwarna biru ni nombor 3. Dan yang berwarna hijau ni nombor 4. Okey, salin saja. Sebab cikgu dah bantu murid kat sini. Tak perlu nak fikir dah ni. Cuma salin saja. Dia nak murid berkenalan dengan Roslan Madun saja. Siapa Roslan Madun? Okey? Okey, kita lihat pula latihan yang seterusnya. Okey, untuk latihan terakhir kita hari ni, masih lagi dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 yang berwarna hijau tu, muka surat 82 sebelah daripada kisah Roslan Madun tadi. Okey, di sini dia ada arahan dia, tulis ayat yang berhuruf tebal secara imlak. Kejap lagi cikgu ceritakan macam mana nak buat latihan bawah ni. Awal ni cikgu baca dulu tentang seni tekat. Kita baca sama-sama, murid cuba ikut. Okey? Supaya kita boleh faham apa dia tentang seni tekat. Okey? Boleh? Okey. Seni tekat ialah seni menyulam benang emas atau perak pada kain dasar jenis baldu. Seni tekat dikenali juga dengan nama bersuji. Banyak barang yang boleh ditekat. Antaranya ialah alas tempat tidur, kipas pengantin, baju pengantin, tudung saji dan
bekas barang kemas. Seni tekad mempunyai motif tertentu. Motif yang selalu dipilih ialah motif yang biasa dalam kehidupan masyarakat Melayu seperti tumbuh-tumbuhan, burung dan awan larat. Kehalusan dan keunikan seni tekad dapat menarik minat orang ramai. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan bidang pelancongan di Malaysia. Okey, ni adalah kisah tentang seni tekad. Ni kita dapat daripada Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia. Okey, seni tekad ni kalau cikgu pernah pergi tinggal di Semenanjung sana, yang cikgu tahu paling banyak sangat seni tekad ni cikgu jumpa adalah di Perak. Masih lagi mengamalkan buat tentang seni tekad ni. Mereka masih lagi sayang dengan budaya seni tekad ni. Masih mendalam lagi mereka untuk meminati bidang ni, kan? Okey. Tadi kita dah baca, kita dah jumpa tulisan yang ditulis dengan huruf tebal macam ni. Yang kita kalau orang kata highlight tu. Okey, murid salin, pilih sahaja yang mana murid nak dalam ayat yang bertulis tebal ni, sebab kalau kira ni 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang di bawah ni hanya ada 3 tempat. Jadi pilihlah mana-mana dan isi tempat kosong ni. Okey? Okey. Untuk itu sahaja untuk kali ni. Cikgu harap murid boleh buat tugasan ni. Jangan tak buat tugasan cikgu buat ni, sebab bila kita tak buat, kita akan menjadi semakin lemah. Macam yang cikgu mula dapat murid masa habis PDPR dulu. Nampak ada yang langsung tak buat kerja, buku dia kosong, cikgu nak semak apa pun tak tahu. Jadi tolong untuk kebaikan murid-murid sebelum masuk ke darjah 3, sebab darjah 3 lagi susah. Darjah 2 pun kita dah tengok kan macam mana agak susah, tapi kita ada cara. Kita menggunakan teknik yang tertentu untuk kita mengatasi kesusahan yang ada tu. Okey? Tak apa. Selagi Cikgu Sah boleh ajar murid-murid di darjah 2, tak ada masalah. Okey? Untuk itu sahaja untuk kali ni. Cikgu harap murid boleh buat. Kalau tak faham, boleh tanya cikgu. Okey? Untuk itu, Assalamualaikum dan terima kasih.